Kita mulakan pengajian kita pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okey, baik. Semua hari ni sihat? Kenapa duduk berderet ni? Kamu tak duduk? Kamu duduk berderet-deret? Naik bas? Karau. Kenapa tak duduk straight gitu? Habis? Oh, Mubarakah. Masya Allah. Macam betul naik bas betul. Ini lagu Wheel on the Bus. Okey, tak apalah. Duduklah mana-mana yang selesa. Okey, duduk je mana-mana yang selesa. Baik, hari ni kita nak sambung muka surat berapa? 261. Okay, baik. Kita nak sambung ya perbincangan hadis kita tentang mengusap kepala secara keseluruhan di bab kita yang ke-38. Jadi minggu lepas kita dah baca separuh daripada perbincangannya. Hari ini kita akan masuk perbincangan bahagian yang kedua, muka surat 261. Kita ada perkataan berikutnya di sini iaitu ilal mirfaqaini, hingga kedua siku. Merujuk kepada hadis nombor 185 di mana dijelaskan bahawa Abdullah bin Zaid dia membasuh kedua tangannya dua kali ilal mirfaqaini, hingga ke kedua siku. Demikian yang tercantum dalam banyak riwayat, sedangkan dalam riwayat Al-Mustamli dan Al-Hamawi tercantum dalam bentuk kata tunggal dengan lafaz ilal mirfaq, yakni untuk menerangkan jenis. Para ulama berbeza pendapat apakah kedua siku termasuk yang dibasuh ketika membasuh kedua tangan ataukah tidak. Majoriti ulama mengatakan ya. Jadi perbahasan ni dia kata sekarang basuh dua tangan ada dikata ilal mirfaqain, sampai kepada dua siku. Tapi persoalannya siku ni masuk ke tidak? Okey, majoriti ulama kata ya. Bila kita wuduk, basuh tangan kita ni kan, mesti sampai siku. Jadi masuk sekali. Tapi masalahnya sekarang ada ulama yang kata tidak. Ada yang kata tak sampai masukkan pada siku tu, dia cuma sampai nak dekat siku je. Ada yang kata sedemikian. Sebab tu di sini dia kata para ulama berbeza pendapat. Apakah kedua siku termasuk yang dibasuh ketika membasuh kedua tangan atau tidak? Majoriti ulama mengatakan ya, masuk kedua siku tu. Namun Zufar menyelisihi hal itu. Demikian pula halnya pendapat Imam Malik yang dinukil oleh sebahagian ulama. Sebahagian ulama yang berpihak kepada pendapat jumhur berdalil dengan ayat yang mengertikan kata ila
dengan ma'a. Jadi pendapat jumhur di kalangan majoriti ulama kata siku ni memang masuk. Sebab ila tu dia bermakna ma'a. Kita basuh tangan bersama dengan siku. Jadi dia tak boleh ditinggalkan lah. Kan? Mesti sampai ke siku tu. Okey. Terus ya. Muka surat 262 tinggalkan. Masuk 263. Masuk pada perenggan yang kedua. Dalil tercakupnya kedua siku, dalil sebab kita ada dalil yang banyak yang menyebutkan bahawa basuh tangan dia mesti masuk pada dua siku tu tadi. Dan di sini saya tak nak masuk muka surat 262 tu tak apa, tinggalkan saja, dia terangkan maksud perkataan ila tu, panjang diterangkan. Tapi tak apa, yang penting tadi faham pendapat jumhur ulama basuh tangan masuk pada siku sekali. Pegang itu saja. Seterusnya di sini, kita baca dalil-dalil yang lain yang membuktikan bahawa siku termasuk bahagian tangan yang kita, bahagian basuh tangan yang nak kita masukkan tu tadi. Baik, dalil tercakupnya kedua siku dapat diambil dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Di dalam riwayat Ad-Darqutni dengan sanad yang hasan dari hadis Uthman tentang sifat wuduk Nabi SAW, tercantum lafaz faghasala yadayhi ilal mirfaqaini hatta massa atrafal adudaini. Lantas beliau membasuh kedua tangannya sampai kedua sikunya hingga menyentuh sisi-sisi kedua lengan atasnya. Jadi hadis ini, hadis yang kita dapati di sini jelaskan kepada kita bahawa Nabi basuh tangan ketika wuduk tu memang sampai siku. Siku tu tak ditinggalkan. Jadi pendapat Zufar tu kita kata pendapat yang tak tahulah kenapa dia cakap gitu. Dia agak terkecuali di sana. Sebab kita ada banyak hadis yang lain, contohnya di sini dijelaskan kepada kita masih dalam riwayat Ad-Darqutni dari Jabir radhiyallahu anhu yang mana dia berkata, kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a adara al-ma'a ala mirfaqaihi. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk, baginda meratakan air ke sekitar kedua sikunya. Hanya saja sanadnya dhaif. Okey, hadis ini sanadnya lemah. Tapi kalau hadis yang pertama tadi sanadnya hasan. Kenapa? Hasan. Okey, hadis yang first tadi yang faghasala yadayhi lafaznya hasan ya. Tapi kalau kita baca yang kedua ni dhaif. Tapi adakah beri masalah? Tak. Dia tak memberikan masalah apa-apa. Okay, walaupun dia hadis yang dhaif kerana kita ada hadis yang sahih di atas itu. Sebab tu didatangkan hadis yang hasan. Sebab tu didatangkan hadis yang hasan terlebih dahulu, baru datangkan hadis yang dhaif. Baik, seterusnya. Di dalam riwayat Al-Bazzar dan At-Tabrani dari hadis Wa'il bin Hujr tentang sifat wuduk Nabi SAW tercantum dengan lafaz wa ghasala zira'aihi hatta jawazal mirfaq. Kemudian baginda membasuh kedua lengannya hingga melewati, makna sampailah masuk pada kawasan siku. Okay, kita ada 3 hadis jelas yang menunjukkan Nabi SAW berwuduk di bahagian tangan sampai ke bahagian siku baginda. Seterusnya, hadis yang keempat di sini. Dalam riwayat At-Tabrani dari hadis Tha'labah bin Abbad dari ayahnya dengan sanad yang marfu', tercantum dengan lafaz thumma ghasala dhira'aihi hatta yasila al-ma'u ala mirfaqaihi. Kemudian beliau membasuh kedua lengannya hingga air mengalir ke atas kedua sikunya. Semua hadis-hadis yang disebutkan di atas saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain. Jadi kita ada 4 hadis masuk kepada hadis yang kita bincangkan dalam bab kita yang ke-38 ini, jelas menunjukkan bahawa Nabi SAW bila Nabi berwuduk di bahagian tangan ni kan, Nabi akan wuduk sampai ke bahagian siku. Maknanya tidak ada kita panggil hadis yang menunjukkan Nabi tinggalkan bahagian siku tu tadi. Cuma
Masalahnya tadi yang Zufar sebutkan tu kan, yang dia kata tak sampai bahagian siku, mungkin pemahaman dia terhadap perkataan ila tu. Okey, bagi dia ila tu maknanya sampai nak dekat siku je lah. Itu maksud dia begitu. Namun sekarang kita berpegang kepada pendapat majoriti di kalangan ulama. Kerana apa? Ada banyak hadis yang lain yang menyokong perbincangan ini yang menunjukkan Nabi tidak meninggalkan bahagian siku ketika membasuh lengan dalam wuduk itu. Seterusnya di sini. Ada pendapat Ishaq bin Rawahai yang mana beliau berkata, kata ila yang tercantum di dalam ayat boleh menunjukkan makna batasan akhir dan boleh juga menunjukkan makna ma'a, iaitu bersama. Tetapi as-sunnah menunjukkan bahawasanya ia bermakna ma'a. Okey, ia bermakna bersama. Basuh tangan bersama dengan siku. Kita ambil pendapat yang lebih kuat di sana. Imam Asy-Syafi'i berkata di dalam kitabnya aku tidak mengetahui adanya perselisihan pendapat tentang wajibnya membasuh kedua siku ketika berwuduk. Jadi Imam Asy-Syafi'i, mazhab kita ni lah kan, sendiri menunjukkan bahawa dia kata tak ada perselisihan dekat sana. Yang penting dia kata hadis semua tunjukkan Nabi basuh tangan bahagian wuduk tu kan, untuk wuduk sampai ke siku. Tidak ada perselisihan pendapat. Maka di sana wajib membasuh kedua siku ketika berwuduk. Berdasarkan pertimbangan ini, maka terbantahlah pendapat Zuhar tadi. Zuhar pula. Pendapat Zufar tadi dengan ijma' ulama yang telah disepakati sebelumnya. Demikian juga pendapat mazhab Zahiri dan orang-orang yang sependapat dengannya. Tidak ada riwayat sahih yang secara jelas menyebutkan bahawa Malik berpendapat demikian. Yang ada hanya riwayat ashab dari Malik berupa perkataan yang masih mengandung kemungkinan. Jadi di sini selesai perbincangan tentang perselisihan pendapat, sama ada sampai nak dekat siku ataupun masuk sekali bahagian siku. Kita pegang kepada pendapat majoriti yang ulama berdasarkan kepada hadis-hadis yang banyak itu juga. Jelas tidak ada perselisihan dia di sana. Dijelaskan kepada kita tentang makna kata al-mirfaq. Dibaca dengan mengkasrahkan huruf mim. Kasrah huruf mim maknanya mim baca baris bawah dan memfathahkan huruf fa. Fa yang dibaca baris atas adalah tulang yang menonjol pada hujung lengan. Okey, cuba pegang, ada tulang ke tak ada? Ada tulang? Saya ada sebab kurus. Gemuk bodoh. Kak So, janganlah cakap gitu. Gemuk berada dia kata. Ya, gemuk berada. Oh, gemuk berada Tapi ni kalau kena orang sakit ni saya punya ni. Betul ni kalau siku orang sakit ni saya punya ni. Betul-betul dia menonjol kan. Tapi tak apa, kalau gemuk sakit juga ke? Oh, tak sangat lah. Tapi tulangnya ada. Ada bumper. Oh, jadi tak sakit sangat. Okey, tak apalah. Maknanya dia ada safety kat situ. Okey, baik. Di sini adalah tulang yang menonjol pada hujung lengan tangan. Dinamakan demikian kerana ketika sedang bertumpu dan semisalnya posisi tangan disikukan. Baik, settle perkataan ilal mirfaq. Masuk kepada perkataan yang kedua pada pagi ini. Summa masaha ra'sahu. Lantas dia mengusap kepalanya. Ibnu Tabba' menambahkan lafaz kullahu, seluruhnya, sebagaimana yang tercantum dalam riwayat Ibn Khuzaimah. Di dalam riwayat Khalid bin Abdullah tercantum dengan lafaz bira'sihi, yakni dengan tambahan huruf ba'. Al-Qurtubi berkata, huruf ba' ini bermakna ta'diyah. Boleh dibuang, ta'diyah tu maksudnya dia tambah. Mungkin dia tambah. Boleh dibuang dan boleh juga digunakan. Seperti bolehnya menggunakan perkataan masahtu ra'sal yatimi. Aku mengusap kepala anak yatim, atau masahtu bi ra'sihi. Aku mengusap kepalanya.
Okey, pendapat lain menyebutkan bahawa masuknya huruf ba pada kata biraksi menunjukkan makna lain. Sementara dari sisi bahasa, kata al-ghaslu, membasuh, tidak menuntut adanya sesuatu air untuk dibasuh. Tapi bila kita kata al-mashu, mengusap, tidak menuntut adanya sesuatu untuk diusap. Maknanya kalau tak ada air pada tangan tu kan, kalau kita usap pun okey. Ini daripada segi bahasa belum masuk lagi tentang wuduk tu. Sekejap ya. Okey. Mana tadi? Baik, apabila dikatakan wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian, dalam hal ini kalaupun mengusapnya dengan tangan tanpa air, maka mengusapnya itu sudah dikatakan sah. Seolah-olah ia mengatakan wamsahu biru'usikumul ma', usaplah air dengan kepala. Tentunya ini pernyataan yang terbalik. Kerana itulah kalimatnya harus diasumsikan menjadi wamsahu ru'usakum bil ma'. Usaplah kepala kalian dengan air. Maknanya macam ni, kalau kita baca perkataan ataupun ayat Al-Quran ini, wamsahu ru'usakum, kalau kita faham dia sudut bahasa Arab tu usap, usap ni maknanya kalau tak ada air pun boleh. Okey? Dia sapu, yang penting dia usap saja, sapu saja. Tapi bila kita nak faham tentang usapan pada wuduk ini, dia perlukan air. Sebab tu di perenggan, di akhir hujung perenggan tu kan dia kata, bila kita nak faham ayat ini, seolah-olah kita baca wamsahu ru'usakum bil ma'. Usaplah kepala kalian dengan air. Air tu tidak boleh ditinggalkan. Okey? Baik, Asy-Syafi'i berkata, firman Allah wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepalamu, memiliki dua kemungkinan. Apa dia? Yakni mengusap seluruh kepala atau mengusap sebahagiannya. Jadi Imam Asy-Syafi'i kata apa? Dia ada dua kemungkinan. Satu, kemungkinannya kita usap sebahagian daripada kepala kita ni, ataupun yang kedua ialah kita usap seluruh bahagian kepala. Adapun as-sunnah menunjukkan bahawa sebahagiannya saja sudah dianggap sah. Jadi menurut kepada pendapat Imam Asy-Syafi'i, kalau kita kalau kita usap bahagian kepala itu tadi kan, pastinya dengan air kalau dibasuh ataupun diusap sebahagiannya saja sudah dianggap sah. Perbezaan antara firman Allah ini dan firman Allah dalam ayat famsahu biwujuhikum, dan usaplah wajahmu, tentang tayamum adalah mengusap di sini sebagai ganti membasuh. Sementara mengusap kepala dalam ayat di atas merupakan hukum asalnya. Dengan demikian, kedua-dua kalimat tersebut jelas berbeza. Tidak ada satu dalil pun yang menyebutkan bahawa mengusap sepatu khuf itu sebagai ganti membasuh kaki. Sebab dispensasi dalam masalah ini sudah disepakati oleh para ulama. Tentu tak apalah, tinggalkan saja. Baik, seterusnya masuk di sini. Jika ada yang mengatakan mungkin mengusap hanya dibatasi untuk ubun-ubun kerana uzur. Kerana saat itu baginda sedang melakukan safar dan safar merupakan celah munculnya uzur tersebut. Oleh kerana itu, beliau mengusap bahagian atas serbannya setelah mengusap ubun-ubunnya, sebagaimana tercantum dalam teks hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Jadi ada yang berpendapat Nabi SAW, bila Nabi dia mengusap di bahagian ubun-ubunnya dan juga Nabi mengusap pada bahagian atas serban tu kan, ada yang menganggap bahawa pada waktu tu mungkin ada keuzuran pada baginda. Atau mungkin baginda dalam keadaan yang safar, musafir. Okay? Jadi itu sebagaimana yang mereka kata berada pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tetapi di sini Imam Ibn Hajar dia berikan kepada kita dengan satu pendapat yang mana dia kata jawapan kami pada pendapat itu.
Okey, muka surat 266. Terdapat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahawasanya baginda mengusap bahagian depan kepala saja tanpa mengusap bahagian atas serban, dan saat itu baginda juga tidak dalam keadaan safar. Jadi Imam Ibn Hajar kata apa? Ada hadis yang tunjukkan kepada kita Nabi dia usap sebahagian ubun-ubun ni bukan dalam keadaan yang safar. Jadi macam mana pendapat tadi kan? Dia boleh kata itu hadis untuk ketika musafir saja sebab Nabi dalam keadaan musafir. Sebenarnya tidak sedemikian. Kerana ada hadis yang tunjukkan Nabi mengusap bahagian kepala depan tu kan, dan juga bahagian atas serban itu ketika dalam keadaan tidak musafir. Jadi hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dari Atha bahawasanya Nabi SAW berwuduk lantas membuka serbannya dan mengusap bahagian depan kepalanya. Hadis ini adalah hadis mursal yang berasal dari tabi'in. Hanya saja dikuatkan oleh sanad lain yang diriwayatkan secara mausul oleh Abu Daud dari Anas ibn Malik. Hadis mursal tadi macam mana? Utus pada tabi'in. Okey, hadisnya sahih ke tidak? Kalau saya kata hadis ni mursal, sahih ke tidak? Secara umum, bila kita kata hadis ni mursal, hukumnya sahih, daif? Kia, Kapten? Kapten Bas kat depan. Suka dia. Macam mana? Cik Asia. Cik Asia macam nak cakap. Kalau saya kata hadisnya mursal, dalam pemikiran kita, kita faham macam mana? Hadis tu sahih ke daif? Ya. Yeah. Ya, gaduh-gaduh. Sila gaduh. Okey, tanya Kak Ram. Kak Ram macam mana Kak Ram? Daif. Daif. Kalau dia putus? Daif. Okey. Kalau Masya Allah tabarakallah ya Kak Dewi penerangannya. Kalau kita dia dah macam asatiza dah buat. Kalau kita cek balik hadisnya, ada syawahid, dia guna perkataan syawahid tu. Itu yang Masya Allah tabarakallah. Dia boleh naik. Okey Masya Allah. Minum dululah. Okey. Sekarang hadisnya daif. Kan? Sebab apa? Mursal. Kenapa dia mursal? Sanad terputus di peringkat sahabat. Sahabat. Sebab tu kita kata dia daif. Kerana syarat hadis yang sahih dia mesti bersambung sanad. Okey. Sekejap ya, mic ni ketat sikit. Dia mesti bersambung sanad.
Okey, sekarang hadisnya tadi dikata mursal. Mursal maknanya hadis itu terputus di peringkat sahabat. Sebab bila kita belajar tentang sanad ni, sanad dia mesti bersambung. Iaitu daripada Nabi, Nabi atas. Okey, sekarang masalahnya bila kita kata hadis mursal, di peringkat sahabat ni tak ada. Kan? Dekat sahabat ni tak ada. Bila dah tak ada, maknanya hadis ni terputus sanad, kita tak boleh letak dia pada hadis yang sahih. Hadis ni terus kita kata dhaif. Okey, hadis dhaif. Jadi, di sini kita nampak ya, jelaskan kepada kita tadi, hadis ini adalah hadis mursal yang mana berasal dari tabi'in. Sebab dia daripada tabi'in terus pergi kepada Nabi SAW. Cuma saja di sini dia kata hadis ini dikuatkan oleh sanad yang diriwayatkan secara mausul oleh Abu Daud. Imam Abu Daud diriwayatkan hadis yang mausul, maknanya di peringkat sahabat ni ada. Okey, ni Imam Abu Daud diriwayatkan hadis itu. Jadi bila kita dapati hadis yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i walaupun ia mursal masih boleh diguna pakai. Sebab apa? Ada sokongan daripada riwayat Imam Abu Daud di sana yang menunjukkan kepada kita hadisnya adalah bersambung sanad yang kita sebut ia sebagai mausul daripada Anas. Jadi jelas kepada kita hadis itu ialah sahabat yang hilang namanya Anas ibn Malik. Baik, di dalam sanad hadis ini tercantum perawi yang bernama Abu Maqil yang tidak jelas identitinya. Masing-masing dari sanad mursal dan mausul tersebut diperkuatkan oleh sanad yang lain. Dengan demikian, secara keseluruhan hadis ini dinilai kuat. Jadi bila ada hadis yang dhaif tadi disokong dengan hadis yang sahih daripada riwayat Imam Abu Daud, kedua-dua riwayat itu dia jadi bergabung. Bila dah bergabung, dia boleh jadi kuat. Sebab tu kita boleh amalkan di sini. Bila digabungkan keseluruhan, hadis ini dinilai sebagai kuat. Ni hadis tentang apa ni? Mengusap sebahagian kepala. Okey, hadis mengusap sebahagian kepala. Hadis ini merupakan contoh dari apa yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i bahawa hadis mursal dapat menjadi kuat oleh hadis mursal lainnya atau hadis yang musnad. Hadis musnad maksudnya? Hadis musnad. Hadis musnad. Tadi kita ada dua. Hadis mausul, hadis mursal, sekarang hadis musnad pula. Hadis musnad macam mana? Tak, senang je. Hadis musnad sama macam hadis mausul tadi. Okey? Hadis musnad maknanya hadis yang bersambung sanad. Jangan pening-pening. Jadi dari sini jelaslah jawapan terhadap siapa saja yang mempertanyakan bahawa dalam posisi seperti itu yang menjadi hujjah hanyalah hadis yang musnad, iaitu hadis yang marfu' tadi. Sedangkan hadis mursal menurut mereka sudah tidak berguna lagi. Jawapan ini sudah saya iaitu Ibn Hajar tulis dalam beberapa catatan terhadap kitab Ulumul Hadis karya Ibn Salah. Sehubungan dengan masalah ini diriwayatkan juga dari Uthman tentang sifat wuduk Nabi SAW. Dia berkata, "Wa masaha muqaddama ra'sihi
Lalu baginda mengusap bahagian depan kepalanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur. Di dalam sanadnya terdapat Khalid bin Yazid bin Malik, perawi yang statusnya masih diperselisihkan. Selain itu, terdapat riwayat lain yang sahih dari Ibn Umar bahawa ia mencukupkan mengusap sebahagian kepalanya. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnul Munzir dan ulama lainnya. Jadi berkenaan dengan mengusap sebahagian kepala ataupun pada bahagian depan kepala ini, ada hadisnya kita nampak tadi, yang mana hadis itu adalah hadis yang disokong dan disepakati di kalangan para ulama hadis boleh diguna pakai kerana telah diperkuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Dan kita juga dapati bahawa ada hadis dari riwayat Osman yang menyebutkan tentang hal itu, dan walaupun di sana ada seorang perawi yang bernama Khalid diperselisihkan statusnya, tetapi tidak menjadi masalah kerana ada riwayat-riwayat yang selain itu. Dan ada juga daripada perbuatan Ibn Umar sendiri. Ibn Umar ni siapa? Anak kepada Umar bin Al-Khattab, iaitu Abdullah ibn Umar, yang merupakan sahabat Nabi SAW. Yang mana dia bila dia berwuduk, bagi dia cukup sebahagian kepala saja. Tak perlu sampai keseluruhannya, macam yang minggu lepas lah yang telah saya buat. Jadi di sini dia kata, terkait dengan hadis tadi, tidak ada satu riwayat pun dari sahabat yang mengingkari apa yang dilakukan oleh Ibn Umar tersebut. Demikian yang dikatakan oleh Ibn Hazm. Berdasarkan semua itu, hadis mursal yang lalu menjadi kuat. Wallahu a'lam. Jadi kita lihat bila Ibn Umar dia berwuduk dan dia sapu pada sebahagian kepala saja. Sahabat Nabi yang lain tak mengingkari perbuatan dia. Sebab kita lihat di kalangan para sahabat ini, kalau mereka lihat kawan dia ada buat sesuatu yang menyalahi sunnah, apa-apa yang tak pernah dibuat oleh Nabi, pasti akan ditegur. Tapi apa yang dilakukan oleh Ibn Umar di situ, sahabat lain nampak. Sahabat lain tak kata apa-apa. Kalau Ibn Umar dia nak berwuduk sebahagian kepalanya saja, dipersilakanlah untuk dia. So di sini dia katakan bahawa tak jadi masalah lah, maknanya kalau kita tak wuduk seluruh kepala kita ni. Kerana di sana ada hadis yang kuat, yang telah diperkuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain, kemudian dilakukan oleh sahabat Ibn Umar radhiyallahu anhu itu sendiri. Baik, seterusnya kita ada perkataan berikutnya di sini. Bada'a bimuqaddami ra'sihi. Memulai dari bahagian depan kepalanya. Siapa yang buat ni? Tak, Abdullah bin Zaid. Yang ini okey, yang tadi dah lepas dah selesai. Dah selesai. Sekarang ni tinggalkan saja yang selesai itu, fokus kepada muka surat 267 yang mana lihat kepada perkataan bada'a bi muqaddami ra'sihi, memulai dari bahagian depan kepalanya sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah ibn Zaid dalam hadis 187 ke 85? 85. Okey. Hadis 185 tu tadi. Maknanya perkataan ini dia berbalik kepada hadis 185 dalam perbincangan kita. Yang mana dilakukan oleh Abdullah ibn Zaid. Kita lihat di sini, mana tadi? Zahirnya kalimat ini memang termasuk matan hadis, bukan ucapan Malik yang tersisip di dalamnya. Ini merupakan bantahan terhadap mereka yang mensunnahkan mengusap kepala mulai dari sebelah belakang kemudian berakhir di bahagian depan, yang diambil dari zahir hadis aqbala wa adbara, lalu mengusap ke depan dan ke belakang. Okey, jadi ada yang kata sunnahnya mengusap keseluruhan kepala ini daripada bahagian belakang. Tapi bila kita baca hadis ini, kita lihat di situ yang dilakukan mulai daripada bahagian depan. Bila baca hadis ini, ia jelas maknanya yang menunjukkan kepada kita ada berlaku bantahan lah kepada mereka yang kata sunnah mula daripada belakang. Tapi sebenarnya sunnah mula daripada bahagian depan.
Okey, ketika mengusap kepala itu tadi. Dan di sini dia kata huruf waw yang tercantum dalam hadis tidak menunjukkan makna tertib atau urutan. Huruf waw pada perkataan aqbala wa adbara itu. Okey, di situ dia kata tak termasuk pada tertib ataupun urutan. Al-Bukhari akan mencantumkan hadis yang diriwayatkan dari Sulaiman bin Bilal yang isinya fa'adbara biyadihi wa aqbala. Maksudnya dia mengusap dengan kedua tangannya ke arah belakang dan ke arah depan. Dengan demikian, makna tekstual yang diambil dari hadis tersebut tidak dapat dijadikan hujjah. Kerana menarik tangan ke arah depan dan ke arah belakang merupakan hal-hal tambahan sahaja. Hadis ini pun tidak menentukan apa yang ditarik ke depan dan apa yang ditarik ke belakang. Ditambah lagi jalur keluar kedua sanad tersebut berasal dari satu sumber yang bererti maknanya juga satu. Sedangkan di dalam riwayat Malik ditentukan dari bahagian mana pengusapan tersebut dimulai, yakni dari bahagian depan kepala. Dengan demikian, kata aqbala dapat diertikan sebagai penyebutan tempat dimulainya perbuatan. Ertinya adalah bada'a biqibalir ra'si. Beliau memulai dari bahagian depan kepala. Dan ada beberapa contoh lain yang disebutkan untuk mengarahkan maknanya. Jadi walaupun tadi diperselisihkan mana yang lagi sunnah, mula daripada depan ataupun daripada belakang. Hadis tunjuk mula daripada depan lebih sunnah, okey, bukan bahagian belakang. Dan kalau kita rujuk dalam riwayat Imam Malik pun menunjukkan hal yang sama. Dalam riwayat Imam Malik di sini dia kata bahawa riwayat itu menunjukkan bahawa di mana bermulanya ketika mengusap bahagian kepala yang kita nak buat secara keseluruhan itu tadi. Dalam riwayat Imam Malik jelas, dia gunakan teks yang menunjukkan bada'a biqibalir ra'si. Bermula daripada bahagian depan kepala. Bermula daripada bahagian depan kepala. Baik, daripada sini kita lihat di situ dia kata, di antara hikmah pengungkapan dengan kata aqbala dan adbara. Aqbala tu maknanya depan. Adbara belakang. Adalah dapat meratakan secara keseluruhan pengusapan kedua arah kepala. Berdasarkan pertimbangan ini bererti pengusapan yang dilakukan dengan dua arah ini khusus bagi seseorang yang berambut. Maknanya dia nak kata, kalau kita guna dua-dua perkataan, depan dan belakang, ini menunjukkan bila kita sapu keseluruhan tu dia kena seluruh. Sebab tu dia guna bahagian depan sampailah ke belakang, belakang ke depan. Kalau kita kata usap seluruh sahaja, mungkin ada orang dia tak faham bagaimana cara pengusapannya. Sebab tu hikmahnya di sini, dia kata bila kita kata depan belakang, kita dapat nampak keseluruhan kepala tu terkena pada sapuan yang kita nak lakukan ketika berwuduk di bahagian kepala tersebut. Okey, jadi dia kata pendapat yang masyhur dari para ulama perihal wajibnya mengusap seluruh kepala menyatakan bahawa melakukan yang pertama iaitu mengusap dari arah depan hukumnya wajib. Sedangkan yang kedua, mengusap dari arah belakang hukumnya sunnah. Dari sini jelaslah lemahnya pendapat yang menjadikan hadis ini sebagai dalil dalam mewajibkan mengusap seluruh kepala. Wallahu a'lam. Jadi kita lihat macam ni ya. Imam Ibn Hajar kata apa? Pendapat yang masyhur, kita usap kepala daripada depan ini adalah sesuatu yang wajib. Tapi kalau orang yang dia kata mengusap daripada arah belakang ke depan itu adalah sesuatu yang sunnah sahaja hukumnya. Maknanya kalau kita usap kepala depan ke belakang, kalau kita tak balikkan belakang ke depan dah okey dah. Kita buat depan ke belakang sahaja. Daripada perbincangan ini, Imam Ibn Hajar kata apa? Dia kata dalil apa yang kita bincangkan itu menunjukkan tak wajib sebenarnya kalau kita nak kata
usap seluruh kepala tu yang mensahkan wuduk pada bahagian kepala. Cukup sahaja kalau seseorang itu dia nak basuh atau dia nak usap kepala daripada bahagian depan tu dan sebahagiannya sahaja. Kalau kita tak basuh seluruh dah okey dah. Dia tidak jadi isu. Yang sekarang kita kata sunnah. Hukumnya sunnah bila kita basuh, bila kita usap seluruh kepala. Depan ke belakang, belakang ke depan. Itu sunnah. Tapi yang penting sekarang ialah bahagian kepala diusap walaupun sebahagian. Walaupun sebahagian sahaja. Itu sudah memadai dan sudah mensahkan sesuatu yang dipanggil sebagai menyempurnakan wuduk itu. Tapi kalau kita nak berpegang kepada pendapat kata, saya nak usap kepala seluruh, dipersilakan. Berdasarkan kepada hadisnya, sebab ada hadis juga. Kita tak kata awak salah. Kita tak kata begitu. Sebab itu juga sunnah. Okay, tapi yang penting sekarang, bahagian kepala tu wajib basuh. Wajib usap. Usap dengan ada air ya, sebagaimana yang tadi saya dah jelaskan. Diusap bahagian kepala, tak kira sama ada sebahagian ataupun keseluruhannya, yang penting ianya diusap kepala tu ketika berwuduk. Okey, wallahu a'lam dia kata. Seterusnya, kita masuk kepada perkataan yang terakhir pada pagi ini, iaitu perkataan thumma ghasala rijlaihi. Kemudian dia membasuh kedua kakinya. Di dalam riwayat Wuhaib yang akan datang, terdapat tambahan lafaz ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Pembahasan masalah ini sama seperti pembahasan tentang membasuh hingga kedua siku. Menurut pendapat yang masyhur, Ka'bain tu Ka'ab adalah tulang yang menonjol pada persendian antara betis dan telapak kaki. Okey, kita punya apa ni? Panggil apa ni? Buku lali. Buku lali. Kita panggil buku lali kita kan dekat situ yang ada tulang yang menonjol di situ. Tapi ada orang tulang dia tak menonjol. Tak, bukan pasal tak baik lah. Dan terasa orang. Bukan pasal gemuk. Mungkin sikit je keluar. Yang penting kita tahu ya di mana buku lali kita lah. Sama ada tulang yang menonjol ataupun tidak menonjol. Di sini Muhammad ibn Al-Hasan menukil dari Abu Hanifah bahawa Ka'ab adalah tulang yang menonjol di bahagian atas telapak kaki. Allah. Atas telapak kaki? Macam mana tu? Atas bahagian telapak kaki yang bersentuhan dengan tali sandal. Oh. Sekejap, saya pegang kaki saya. Ada ke tulang dekat atas itu? Cuba pegang kaki masing-masing. Kak Zah ada tulang atas telapak kaki? Ada. Menonjol ke tulangnya? Tulang mestilah ada. Kalau tak ada macam mana? Kak Zah ni pun. Mestilah ada tulang kaki kita. Cuma menonjol ke tidak? Tak kan? Tempat kita pakai selipar, tempat kita masukkan jari kita tu kan? Kat situ ada tulang yang menonjol? Tak ada. Tapi Muhammad Ibn Hasan kata, kalau kata Ka'ab, itu ialah bahagian atas tu kan? Yang mana dia kata, dia kerja kat sini. Diriwayatkan pula oleh Ibnul Qasim dari pendapat dengan pendapat yang sama. Bukan dia seorang yang kata gitu. Tapi ada pendapat-pendapat lain. Tapi kita lihat di sini, Imam Ibn Hajar kata apa? Pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama. Mana? Buku lali kita. Itu pendapat yang paling benar. Okay, yang lebih dikenal oleh para ahli bahasa. Ulama terdahulu banyak memberikan bantahan terhadap klaim definisi tersebut, iaitu definisi yang kedua. Jadi di kalangan para ulama ramai yang membantah, yang kata Ka'ab ini dia adalah tulang yang ada di atas tapak kaki. Bahagian atas telapak kaki yang bersentuhan dengan tali selipar tu. Jadi mereka tak bersetuju lah dengan pendapat itu dan kita pun berpegang saja. Kita memang betul berpegang dengan pendapat yang pertama, iaitu buku lali kita antara betis dan telapak kaki. Baik, di antara dalil yang paling jelas adalah hadis sahih dari An-Nu'man bin Bashir tentang sifat saf di dalam salat. Pada hadis tersebut tercantum, fara'aitu rajula minna yulziqu ka'bahu bi ka'bi sahibihi.
aku melihat seseorang di antara kami merapatkan mata kakinya kepada mata kaki temannya. Jadi kalau dalam hadis yang merapatkan saf dalam solat ini, disebutkan bahawa di kalangan sahabat melihat sahabat-sahabat ni bila mereka rapatkan saf, mata kaki tu, buku lali tu dia rapat antara satu dan yang lain. Bayangkan kalau kita ambil pendapat yang kedua maknanya, iaitu tulang dekat atas lapak kaki, macam mana nak rapat saf tu? Gini kaki. Boleh berdiri? Tak boleh. Macam mana nak solat gitu? Kan? Ya? Apa kakak nak cakap? Kak ni. Tak ada apa. Tengok saya macam nak cakap something. So, kalau kita ambil pendapat yang kedua tadi kan, yang kata tulang atas telapak kaki tu kan, macam mana nak rapatkan saf? Kalau ikut kepada hadis ni, dia guna perkataan Ka'ab juga. Bila kita baca hadis ini, jelas kepada kita bahawa perkataan Ka'ab itu adalah buku lali. Yang mana bila merapatkan saf, buku lali, antara kaki itu dia menempel dengan rapatnya. Okay, ada cara yang merapatkan saf yang sedemikian menurut kepada hadis yang baru kita baca tadi. Baik, ada yang mengatakan Muhammad ibn Hasan melihat makna seperti itu, iaitu makna Ka'ab secara bahasa. Di dalam hadis tentang bolehnya seseorang yang sedang berihram memotong kedua sepatu khufnya hingga kedua mata kaki jika ia tidak menemukan sandalnya. Okay, tapi tak apalah, yang penting di sana pegang kepada pendapat yang pertama. Okey, tentang maksud buku lali itu tadi. Faedah yang dapat disimpulkan dari hadis bab ini antara lain. Okey, dah boleh masuk dah kepada pengajaran hadis ya. Hadis yang terdapat di bab kita yang ke-38 ni. Maknanya dah selesai ya perbincangan syarah hadisnya. Yang pertama di sini, hendaknya menuangkan air kedua telapak tangan saat memulai wuduk. Okay, tuang air di kedua telapak tangan saat kita nak mulakan wuduk kita. Tak kiralah sama ada guna paip ataupun guna baldi tu tadi kan. Dalam hadis guna baldi lah kat situ kan. Tapi kalau kita guna paip, tak ada masalah kat sana. Seterusnya yang kedua, boleh membasuh sebahagian anggota wuduk 1 kali, 2 kali atau 3 kali. Ini pun kita dah pernah bincangkan dalam sesi-sesi yang lepas. Dan dalam hadis ni sendiri kita tunjukkan ada berlaku pengambilan wuduk itu yang dia basuh anggota wuduk. Kita boleh basuh sekali, 2 kali atau 3 kali. Okay. Yang ketiga di sini, perlunya kunjungan seorang pemimpin ke rumah sebahagian rakyatnya. Lalu mereka yang terlebih dulu memulai dengan menawarkan sesuatu yang menurut perkiraan mereka diperlukan oleh pemimpin tersebut. Ini kisah macam mana ni? Siapa yang tunjukkan pada siapa tu? Siapa pergi rumah siapa? Abdullah bin Zaid. Ya, cerita balik. Dia dengan pakcik dia, dengan datuk dia semua berkumpul kan dekat situ kan. Kemudian ada Abdullah bin Zaid kan berada kat tempat tersebut. Abdullah bin Zaid dianggap kira macam pemimpin lah. Kalau ikut kepada apa yang dia pada poin kita yang ketiga. Kemudian keluarga tu tadi, mereka semua bantu Abdullah bin Zaid, pemimpin tadi kan di tempat itu untuk mendapatkan apa yang dia perlukan. Apa yang diminta Abdullah bin Zaid dalam hadis ni? Dia minta air sebab mereka minta untuk tunjukkan kepada mereka ni tata cara wuduk Nabi SAW. Jadi dia minta bawakan kepada dia dengan air kan. Mereka pun ambil air tu berikan kepada dia. Jadi di sini Imam Ibn Hajar kata apa? Daripada apa yang kita nampak dalam hadis itu. Kalau ada pemimpin ataupun kita kata guru lah, guru datang ke tempat kita belajar ke apa kan. Dan jika guru tu memerlukan apa-apa, boleh untuk kita siapkan, kita sediakan. Saya minta air cincau, lain kali beli. Taklah saya gurau aja. Tadi saya sikit lagi saya nak mesej Kak Zah ataupun Kak Ram kan. Kak Zah tolong berikan saya air, tapi takut menyusahkan pula.
Saya kata minggu depan tak ada sebab tekak saya tak sedap sikit. Banyak sangat berbual. Tak berhentikan daripada minggu depan kan. Hari ni hari Senin tak, dia tekak dia sakit. Jadi kita lihat di sini poin yang ketiga tunjukkan kepada kita bila ada, ia boleh juga kita apply kepada tetamu yang datang ke rumah kita. Okey, guru tadi yang saya sebutkan ataupun pemimpin lah. Dalam keadaan-keadaan sedemikian, apa-apa yang diperlukan oleh orang yang datang ataupun orang yang kita minta bantuan tu tadi kan, terbaiknya kita sediakan. Itu yang nombor 3. Seterusnya yang nombor 4, dia kata boleh meminta tolong untuk membawakan air dan hukumnya bukan makruh. Ini wuduk ya. Boleh meminta tolong ketika kita nak ambil wuduk tu tadi, untuk orang lain bawakan air untuk kita. Jadi kita pun dah pernah jelaskan ya tentang hukumnya bukan makruh, dibolehkan sahaja. Seterusnya yang nombor 5, memberikan pengajaran dengan mempraktikkan secara langsung. Jadi kalau kita mengajar apa-apa perkara lah, kalau kita dapat tunjukkan secara praktikal di hadapan pelajar, itu lebih baik. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Zaid kepada keluarga perawi dalam hadis ini. Yang seterusnya nombor 6, mencedok air yang sedikit dengan tangan tidak menjadikan air tersebut air musta'mal. Ketentuan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Wuhaib. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam air lalu membasuh wajahnya. Adapun terkait dengan persyaratan niat saat mencedok air, tidak ditemukan dalam hadis ini. Satu indikasi hukum baik yang menetapkan maupun yang menafikannya. Lalu Abu Awanah dalam kitab sahihnya menjadikan hadis ini sebagai dalil bolehnya bersuci dengan air musta'mal. Alasannya kerana niat tidak disebutkan di dalamnya. Padahal Rasulullah SAW telah memasukkan tangan beliau ke dalam bejana setelah membasuh wajahnya. Yang mana saat itu seharusnya adalah waktu untuk membasuh tangan. Baik, seterusnya di sini penerangan yang berikutnya. Al-Ghazali berkata, sekadar memasukkan tangan untuk mencedok air tidaklah mengubah status air tersebut menjadi air musta'mal. Kerana dikatakan musta'mal apabila air sudah dicedok. Demikian pula pendapat yang ditegaskan oleh Imam Al-Baghawi. Sedangkan Al-Bukhari mengangkat hadis ini sebagai dalil membasuh kepala secara keseluruhannya. Okay, ada yang menjadikan hadis ini sebagai dalil yang mana kalaulah kita ada air dalam baldi lalu kita cedok air itu kan untuk berwuduk, ia tak mengubah status air itu tadi menjadi air musta'mal. Okey, tapi itu untuk pendapat Imam Al-Baghawi lah. Tapi kalau kita rujuk kepada Imam Al-Bukhari, dia tak jadikan hadis ini sebagai hadis yang menunjukkan berubahnya status air. Tapi bagi pendapat Imam Al-Bukhari, dia nak guna hadis ini untuk menunjukkan tentang dalil mengusap kepala secara keseluruhan. Jadi setiap ulama, perlu faham begini ya, setiap ulama bila mereka mengemukakan sesebuah hadis, kemungkinan fake-nya berbeza. Daripada sudut perbincangan fiqh tu berbeza. Okay, ada ulama bila dia keluarkan hadis ini, dia tak lihat ia sebagai hadis tentang mengusap keseluruhan kepala. Ada melihat ia sebagai penggunaan air musta'mal sebagaimana Imam Al-Baghawi itu tadi. Jadi di sini kita lihat bagaimana para ulama bila didatangkan kepada kita dengan sesuatu hadis, mereka faham dengan kefahaman yang berbeza-beza. Okay, itu sajalah yang Imam Ibn Hajar nak sebutkan pada perenggan tersebut. Baik, sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya bahawa hadis ini hanya menunjukkan, pertama, hukum sunnah bukan wajib. Maknanya hukum sapu keseluruhan kepala adalah sunnah. Ia bukan wajib. Kedua, tidak disunnahkan mengusap kepala berulang-ulang seperti yang akan dijelaskan dalam babnya yang tersendiri. Kita tak perlu usap kepala banyak kali lah. Gini. Macam tu kan. Rosak rambut. Usap sekali, sebahagian kepala pun dah cukup. Okay, sekali pun dah cukup. Tak perlu banyak kali. Dan ketiga, bahawa berkomor-komor dan memasukkan air ke dalam hidung dilakukan dengan satu kali cedokan. Satu kali cedokan kita ambil air ataupun kita tadah air daripada paip tu kan, kita ambil air yang sama kita buat untuk berkomor-komor dan juga masukkan air ke dalam hidung.
Ia adalah sunnahnya sedemikian tunjukkan oleh Nabi SAW yang mana dia kata sebagaimana juga yang akan dijelaskan nanti. Dan terakhir di sini, bolehnya bersuci dengan bejana yang dibuat dari tembaga dan benda lainnya. Okay, itu tak jadi masalah lah kita nak apa berwuduk dengan bekas ataupun dengan bahan yang bagaimana daripada sudut pembuatan bejana tu kan, sama ada ia daripada tembaga ataupun daripada plastik ke apa-apa tu bukan isunya. Jadi apa yang kita pelajari pada pagi ini dia senanglah bagi saya, dia tak complicated sangat lah. Yang penting kita ambil hukum menyapu keseluruhan kepala itu ialah sunnah. Siapa yang nak buat dipersilakan, jangan gaduh-gaduh. Okay? Jangan kata awak wuduk salah. Jangan kata gitu. Kita kena tahu Nabi buat separuh semua kepala. Kita pun buat gini. Tunjuk pada dia kan. Depan belakang depan. Lepas tu sampai tengkuk sekali tau. Kena gitu. Tak. Janganlah kecoh-kecoh ya. Kadang-kadang kita pun masalah bila belajar satu hadis. Engkau bukan main gitu. Tapi bila kita baca syarah hadis ni, jelas kepada kita. Hukumnya sunnah. Siapa yang nak buat boleh. Siapa tak nak buat pun boleh. Tak jadi masalah. Yang penting kepala tu kena usap. Okay? Kepala tu kena usap. Sebahagiannya dah memadai. Sebagaimana juga ada hadis yang Nabi SAW lakukan tu tadi. Okey, baik itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati dan merahmati pertemuan kita pada pagi ini. InsyaAllah minggu depan saya tak ada. Tapi saya belum beritahu pada masjid lagi. Saya beritahu sekarang minggu depan saya cuti. Sebab saya ada urusan. Kenapa? Oh, selamat Hari Raya. Minggu depan saya tak ada. 2 minggu ya. Oh, Kak Dewi tahu 2 minggu. Dia dah cega dah. 11 hari bulan cuti. Ya, betul. Hari Raya, hari Minggu ke hari Ahad? Okey, tak apalah. Boleh cuti 2 minggu ke minggu depan nak kuliah juga? Kalau minggu depan kuliah saya teruk sikit. Saya memang boleh lah, cuma nanti saya kelang kabut lah sebab petang tu saya ada program lain. Sekejap ya. Tak payahlah, tak payah. tak payah, tak boleh. Nanti kalau saya datang sini, saya nak pergi tempat tu, nanti dia jadi ni. Saya yang penat nanti. Okey, tak apalah, minggu depan tak apa, cuti je 2 minggu ya. Selamat Hari Raya untuk semua kan, in advance lah saya sebut. Mudah-mudahan ya Allah SWT terima amal soleh kita di bulan ini. Okay? Untuk nanti berpuasanya semuanya masuk bulan Zulhijjah nanti kan, 1 hari bulan. Banyakkan amal solehnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima amal soleh kita. Okey, saya tutup dengan tasbih kafarah pagi ini dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum cuti dah ngamuk. Ya. Oh, Masya Allah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Nak cuti 2 minggu terperanjat je. Terima kasih. InsyaAllah. Rindu.